Daripada Nausihat baru saja menghiburkan kita, membawakan kita waktu ini ke pukul 3.16 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi buat pendengar di Kim FM waktu ini yang mungkin baru dengarkan kami dalam perjalanan ke destinasi mana jua anda tujui, harap saya doa saya semoga anda selamat tiba ke destinasi ke tempat tujuannya insya-Allah. Dan waktu ini sambil-sambil memandu, sambil-sambil melakukan tugasan di rumah ataupun di pejabat, ayuh kita dengarkan di Kim FM bersama dengan Inspirasi Usahawan. Waktu ini bertemankan saya Nur Hati Paradi bersama dengan tetamu, insya-Allah kita nak terokai peluang menjana kekayaan hartanah insya-Allah bersama dengan tetamu di Konti waktu ini yang bagi saudara Tuan Bri bin Hashim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yati. Alhamdulillah dapat bersama ya menerusi Inspirasi Usahawan hari ini. Petang ini kita nak sembang-sembang berkenaan dengan kekayaan hartanah. Orang suka dengan pasal kaya. Ya, tapi lagi berkenaan dengan hartanah. Ya, dan tapi nak menuju kepada kekayaan itu merupakan satu jalan juga cabang yang mencabar juga sebenarnya ya. Betul. Dan insya-Allah petang ini kita nak kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita berkenaan dengan itu. Dan mungkin sebagai pendahuluan ini kita nak kenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Tuan Bri yang merupakan ahli di PIM juga ya di Putrajaya. Mungkin sebagai pendahuluan ini kita nak berkenalan dengan tetamu kita terlebih dahulu. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar AKIM FM. Pada petang ini saya dijemput khas oleh AKIM dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia untuk berkongsi pengalaman dan ilmu yang serba sedikit mengenai bagaimana untuk menjana pendapatan melalui hartanah. Saya Tuan Bri merupakan seorang pelabur hartanah sepenuh masa dan juga saya juga seorang jurulatih pelaburan hartanah di mana kita melatih ramai orang Islam di luar sana untuk menjana pendapatan melalui pelaburan hartanah, di mana ramai yang ketahui benda ni tapi tak ramai yang buat je ya. Ramai tahu tapi tak ramai tahu kita boleh kaya melalui hartanah tapi mereka hanya cakap saja. Okey. Oleh itu saya tergerak hati pada tahun 2010 saya mewujudkan satu kelab untuk orang Islam khususnya iaitu Kelab Hartanah. Di mana alhamdulillah setakat ini kita telah mempunyai 252 orang yang ahli yang terpilih. Maknanya kita membuat saringan apa semua, bukan semua orang boleh jadi ahli, so terpaksa melalui beberapa proses saringan. Terpaksa ya. Dan kita memang tapis sama juga untuk menjadi ahli di PIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia, kita terpaksa tapis juga, bukannya kita main ambil aja sebab kita nak fikir pasal mutu dia tentang mutu dia. Kalau kita fikirkan kualiti tu, kita kena bezakan kuantiti tu. Okay. So saya juga penulis blog tuanbri.com, di mana saya berkongsi pengalaman saya mengenai hartanah, sama ada lelong, subsale ataupun under construction lah. Hebat ni, seronok ni. Nak tahu lebih lanjut lagi, boleh juga anda layari blognya di www.tuanbri.com.my. .com saja. Itu dia. Dan telah pun saya postkan di FB Kim FM waktu ini. Dan juga kalau kita boleh kongsikan ni, penting juga ya bila nak bergelar seorang usahawan, kita kadang-kadang perlukan inspirasi dan kekuatan daripada orang lain ya, mungkin sebagai contoh dan role model dan sebagai perkongsian juga macam mana mula-mula dulu ya. Tadi dah diceritakan juga di awal tadi macam mana mula-mula boleh melangkahkan kaki dalam dunia hartanah ni, dan nak tahu juga macam mana boleh mendalami dan juga mula-mula juga menjejakkan kaki untuk dunia usahawan ni. Okey, saya dulu macam-macam jenis kerja saya buat, kecuali DJ lah. Ya, saya tak pernah cuba lagi. Maknanya saya pernah jadi pump attendant, saya pernah jadi salesman, saya pernah cuci pinggan, dan macam-macam kerja lah saya buat daripada dulu. Memang saya bukannya daripada keluarga yang senang katakan. So maknanya kerja yang terakhir yang saya buat ialah saya seorang juru audit luar di salah satu firma audit yang terkemuka di Kuala Lumpur lah. So kalau kita katakan kerja audit ni, nak kata kita kerja 9 to 5 tu tak. Sebab kalau first time, saya ingat lagi masa first time saya kerja tu, bila manager jumpa saya, kata, Bri, please take a picture of the sun today. Itu yang dia cuba cakap dengan saya. Saya macam agak confused. Okey lah, saya balik ambil gambar. So baru saya faham keesokan hari dan seterusnya dalam kerjaya saya sebagai seorang juru audit luar, saya tak pernah nampak matahari.
Alhamdulillah. Itu sebenarnya di sebalik kata orang tu, sebab lepas tu dah memang tak jumpa matahari lah. Maknanya keluar pagi awal subuh, masuk balik subuh dan keluar pun mungkin subuh juga. Okay. So daripada situlah bila keadaan dah tersepit apa semua, saya cuba mencari jalan keluar. Alhamdulillah bila jumpa dengan kawan-kawan lain yang tidak lokit untuk berkongsi pengalaman dengan pelaburan hartanah ni, maka saya secara tak langsung lah terjumpa akan jalan keluar tu, iaitu pelaburan hartanah. Alhamdulillah. So setakat ini alhamdulillah saya dah berjaya keluar daripada saya katakan kepompong kerja 9 ke 5 tu. Maknanya saya menjadi seorang usahawan untuk saya berkhidmat pula pada orang ramai. Itu tujuan saya sekarang. Itu paling penting sebenarnya. Dan bila cakap tentang menjadi usahawan, seorang usahawan, apa cabaran yang pernah dilalui, dan ini mungkin akan menjadi pengalaman juga untuk yang lain di luar sana, macam mana nak menghadapi perkara tersebut. Betul. Dalam menjadi usahawan ni, itulah saya sebenarnya masa bila saya berhenti kerja tu, saya ada perception bahawa bila kita berhenti kerja ni ada lagi banyak masa sebenarnya, Yati. Tapi sebenarnya bila silap lah, maknanya bila saya mula menjadi seorang usahawan, rupanya masa tu makin sedikit. Makin sedikit, Yati. Maknanya saya ingat kalau ada 8 hari dalam seminggu tu, 8 hari lah saya kerja. Sepenuhnya akan digunakan. Sepenuhnya. Maknanya bila kita jadi usahawan ni, kita akan fully utilize masa yang kita ada untuk menjana pendapatan. Maknanya tapi satu kelebihan lah, maknanya saya dapati bila jadi seorang usahawan ni, kita mempunyai flexibility. Maknanya bila time kita nak kerja, kita boleh kerja. Bila tak nak kerja, kita boleh kerja. Berbeza kalau kita makan gaji. Ya, betul. Kata orang tu lebih puas hati kot. Betul. Memang kepuasan tu lebih lah. So cabaran yang katakan ramai lah, banyak benda, terutamanya daripada segi modal. Okay, bila kita cakap pasal hartanah, ramai yang komplain mengenai modal. Maknanya kita perlukan modal yang banyak dalam hartanah. Okay, bagi saya ini adalah satu persepsi yang salah sebenarnya. Persepsi yang salah. Maksudnya tak memerlukan modal yang juga besar sebenarnya. Betul. Apa-apa bila kita walaupun jadi untuk hartanah. Yes. Maknanya macam-macam jenis. Bagi saya usahawan, dia cuma perlukan idea saja. So dengan idea saja dia boleh garap dan dia boleh buat something out of nothing. Okay. Dahulu pun saya rasa ni pun sifu pada Tuan Sabri juga daripada Ustaz Sahar dulu pun pernah menyatakan bahawa kalau kita nak memulakan untuk hartanah, sebenarnya tak memerlukan modal yang besar. Betul. Saya masih terfikir lagi sampai sekarang ni, dan terbukti juga dah 2 orang kata kepada saya untuk dunia hartanah sebenarnya tak memerlukan modal yang besar. Itu cabaran pertama, modal. Cabaran pertama ialah modal. Itu baru mula betul. Dan bila jadi usahawan, saya belajar benda yang baru, iaitu kita memerlukan rakan-rakan yang mempunyai mindset yang sama. Selari dengan kita. Selari dengan kita. Maknanya bila saya jadi seorang usahawan, saya lari daripada makan gaji. Saya ketika itu saya masih lagi berkawan dengan orang-orang yang makan gaji. So Yati, apa yang diorang buat bila diorang habis kerja? Maknanya diorang ajak saya lepak, tengok sembang-sembang apa semua. So bila saya jadi usahawan, saya tak boleh buat benda tu. Sebab waktu kerja saya sebenarnya ialah waktu diorang berehat. Maknanya dulu masa awal-awal tu saya membuat servis untuk beli hartanah kepada klien-klien saya yang makan gaji. Maknanya waktu mereka free ialah waktu saya bekerja. Cabaran juga tu. Cabaran juga so, kan. Sebab tengok kawan tengah free, betul, kan. Betul. Kalau kita tak punya minda yang kuat, memang kita terikut diorang. Dan kalau kita terikut diorang, tak ada gaji untuk kita lah. Maka orang yang makan gaji cukup bulan dia dapat gaji. Tengok bank ada duit. Kita kena tengok pada usaha yang kita lakukan lah. Sebab tu nama usahawan. Betul. Kena berusaha. Betul. Dan macam mana sebenarnya menghadapi perkara tersebut? Sebab bukannya semua orang boleh mempunyai kekuatan untuk menempuh kata orang tu cara hidup yang baru, yang lain, berbeza dengan orang lain. Betul. Salah satu benda yang menolak saya lah untuk istiqamah dalam ni ialah kita ingatkan pasal apa objektif kita lah. So objektif saya bila saya berhenti kerja tu, makan gaji, maknanya saya bukan berhenti kerja lah, maknanya usahawan ni satu kerja juga. Kerjaya juga. So orang selalu misconception, dia kata bila berhenti kerja kita duduk rumah. Salah sebenarnya. Bila kita usahawan pun kita kerja juga kan. So bila saya berhenti kerja tu, saya terpaksa berjumpa dengan ramai orang lah. So salah satu cara ialah kita berfikir pasal objektif kita. Kenapa saya nak buat benda ni? Kenapa saya nak berhenti kerja? So sebenarnya saya nak berhenti kerja, saya nak sedarkan lagi ramai orang Islam mengenai potensi pelaburan hartanah ni. Okay? So kenapa orang Islam di Malaysia adalah yang paling ramai, tapi kita tak kontrol hartanah?
Betul. Bagi saya benda tu satu benda yang pelik lah. Kalau kita fikirkan satu orang Islam dalam Malaysia ni ada satu hartanah ataupun rumah, maknanya kita dah kontrol lah. Tapi sepatutnya lah. Second thing benda ni yang saya kata membantu saya ialah rakan-rakan saya. Bila kita jadi seorang usahawan, kita perlukan macam DPIM lah, Dewan Perdagangan Islam Malaysia ni. Kita perlukan rakan-rakan usahawan yang lain untuk support kita daripada belakang. Itu yang bagi saya kelemahan orang Melayu ni, diorang suka buat kerja seorang-seorang. Betul Yati, saya ni jumpa banyak kawan saya, dia buat seorang-seorang saja kerja. Bila kita tanya, sebab tak jumpa dengan siapa-siapa yang boleh dijadikan kawan untuk dunia. Dia tak jumpa tu tak wujud dalam kamus usahawan ni. Dia maknanya dia, bagi saya dia tak cari. Macam mana nak jumpa tak cari. Betul. Betul juga. Itu cabaran-cabaran lagi banyak sebenarnya cabaran, tapi insya-Allah setiap cabaran tu ada jalan penyelesaian. Dan kata orang tu untuk membina satu kerjaya sebagai usahawan, kata orang tu usaha bekerja dan berjaya, insya-Allah sebagai kerjaya tu pernah tak dalam kamus hidup Tuan beri kita pernah jatuh dalam perniagaan yang diceburi ini? Alhamdulillah setakat ini ada jugalah beberapa kali terjatuh sebenarnya. Alhamdulillah pernah terjatuh lah. ya. Alhamdulillah pernah terjatuh. Sebab saya katakan Alhamdulillah tu, setiap kali saya terjatuh, saya belajar benda yang baru. Bagi saya, kita kena jatuh bila kita jadi seorang usahawan ni, kita kena jatuh. So, kalau kita berjalan lancar je, perfect je benda tu kan, orang mungkin happy benda tu, itu yang diidamkan. Tapi sebenarnya kalau benda tu perfect je, dia tak belajar banyak benda. Tak seronok lah hidup ni. Tak adalah warna-warninya. Tak ada jatuh bangunnya. Tak ada jatuh, tak ada bangun. Maknanya tak belajar daripada pengalaman. Ya, itu dia. Dan waktu ini juga untuk anda di luar sana yang ingin turut serta sama-sama berinteraksi bersama dengan Tuan Beri kita hari ini untuk dunia inspirasi usahawan, boleh hubungi kami terus di talian kita di 0362051500, juga di FB kita untuk anda letakkan komentar anda di ruangan yang telah disediakan, dan juga menerusi SMS, typekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan juga bila cakap tadi itu, sepanjang tempoh berada dalam dunia hartanah ini, apa saja sebenarnya kesilapan-kesilapan yang dilihat oleh Tuan Beri sendiri yang telah dilakukan oleh usahawan, dan juga yang bakal nak jadi usahawan tapi tak jadi sebab kesilapan-kesilapan tersebut? Okey. Kesilapan yang pertama ialah mereka ni, kebanyakan orang Melayu lah. Bagi saya nak cakap orang Melayu je, orang itu kita merujuk pada orang Islam lah. Yes, orang Islam. So kesilapan utama dia, mereka selalu buat suatu benda dia tak ada mentor. Tak ada mentor ya. Di situlah kita nampak DPIM ni memainkan peranan penting. Maknanya Sahai lah saya punya mentor. Maknanya kita dah belajar dah apa yang dia buat, dan so dia dah jatuh macam saya cakap tadi. Dia dah jatuh banyak kali. Maknanya saya tak perlu jatuh tempat yang dia jatuh sama dia ni. Dia boleh suruh saya elak ke kiri untuk elak daripada jatuh tempat yang sama juga. Kelebihannya ada mentor, jadi bukan kita yang jatuh dalam lubang yang sama supaya kita lagi laju. Bagi saya tu yang pertama lah. Yang kedua ialah kita kena networking. Sama juga Dewan Perdagangan Islam Malaysia juga menyediakan networking yang saya rasa benda ni tak jumpa kat mana-mana lah. Networking yang mantap. Yes. Semua pengarah kita pula masuk segan. Kita pun pengarah juga. Tapi bila jumpa dengan orang lain pun pengarah juga. So kita rasa rendah diri pula time tu. Kan? Okay. So mereka ni boleh menyumbang idea masing-masing. So bila kita jumpa dalam perjumpaan rakan jihad bisnes yang dianjurkan oleh DPIM, masing-masing memberikan idea masing-masing. Benda yang kita tak terfikir selama ni. Kita ingat kita dah bijak. Rupanya ada lagi orang lain lagi bijak daripada kita. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat antara komentar di FB kita daripada Hamdan Hussein, kata majulah hartanah untuk ummah, insya-Allah. Dan waktu ini kita raikan rakan-rakan pendengar kita yang telah pun membuat panggilan bertalu-talu di talian kita di hujung sana di 0362051500. Kita ke pemanggil pertama mungkin waktu ini kita beri respon sedikit untuk rakan pendengar kita untuk inspirasi usahawan. Pemanggil pertama waktu ini talian. Assalamualaikum. Lama menanti. Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat ke tak ada orang tadi? Radio IKM Ya, saya. Siapa di sana? Saya Fuziana. Okay, saya nak tanya macam saya nak buat untuk slot buat iklan tentang produk tu macam mana? Cara pengiklanan untuk produk ya. Okey, terima kasih atas soalan Fuziana. Assalamualaikum. Salam. Itu dia. Dan pemanggil seterusnya waktu ini di talian untuk inspirasi usahawan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Ya, siapa tu?
Hello. Ya, hello. Assalamualaikum. Siapa di sana? Salam. Ya, siapa tu? Saya Farizul lah. Cik Farizul, dari mana buat panggilan Cik Farizul? Dari Gombak. Farizul dari Gombak. Okey, silakan Cik Farizul. Saya nak tanya lah. Nak tanya saya ke nak tanya Yati? Tanya Tuan Bri. Ya, soalan saya silakan. tak nak jawab. Silakan. Apa ni, orang kata pelabuhan tanah ni menyebabkan kenaikan harga rumah yang melampau lah. So, macam mana pendapat Tuan Bri tu? Okey, terima kasih atas soalan. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ambil pembagian yang lain. Kita kumpul soalan dulu daripada rakan pendengar kita di talian waktu ini. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bagian. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu? Hello, ni IKIM ke? Ya, siapa di sana waktu ini? Assalamualaikum. Bersedia rakan pendengar? Hello. Ya, Hello, ni IKIM. Ya, saya. Siapa di sana? Azrin. Cik Azrin, buat panggilan dari mana Cik Azrin? Daripada Sungai Buloh. Cik Azrin dari Sungai Buloh nak tanya soalan tentang tanah ya? Saya nak buat pertanyaan dengan Tuan Bri. Ya, silakan terus. Okey. Contohnya, dalam keadaan situasi saya sekarang, saya mampu untuk membuat loan. Okey, pinjaman. Pinjaman perumahan. Cuma masalahnya dari segi untuk down payment je tak boleh nak, tak ada cash yang banyak. Modal yang kurang. Jadi jenis tanah yang macam mana yang saya sesuai untuk melabur? Ya. Sesuai untuk pilih. Okey, itu satu soalan. Soalan kedua adalah macam mana apa perkara yang penting yang perlu saya perhatikan jika saya memilih untuk beli rumah lelong. Rumah lelong. Saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Salam. Okey, mungkin kita boleh respon terlebih dahulu dengan soalan-soalan rakan pendengar kita di talian. Okey. Untuk soalan yang pertama daripada Encik Farizul dari Gombak Yati Ya. Dia orang kata dia guna orang kata mana pelabuhan tanah ni menyebabkan harga rumah naik secara melampau. Okey. Bagi saya dia ada dua jenis pelabur. Maknanya pelabur yang berjaya dan pelabur yang gagal. Okay, maksud saya pelabur yang berjaya ni dia dah buat kerja, maknanya dia buat homework apa semua. Dan dia mempunyai objektif semasa dia nak beli maknanya objektif tu dia dah buat dia dah cipta dan dia dah fikir sebelum dia beli tanah tu jadi. Sebab kebanyakan orang dia beli rumah, lepas tu kemudian baru dia tanya saya apa nak buat dengan rumah tu. So maknanya apa yang dia buat tu tak ada objektif. Okay, so bagi saya pelabur tanah yang beli rumah kemudian jual. Apabila dia jual tu, maknanya dia jual bukan pada seorang pelabur, dia jual pada orang biasa. So bagi saya yang bersalah ni sebenarnya orang biasa. Orang biasa yang menyebabkan bersalah harga tu. Sebab bila pelabur tanah ni dia jual pada harga mahal, ada orang nak beli. Dia jual lagi mahal. Betul, ada juga orang nak beli. Harga di market lah. Harga yang di market lah. So bila dia tengok orang market pun ramai juga orang biasa nak beli. So dia cuba juga jual lagi mahal daripada harga market lah. Dah jadi dah set harga baru. Dah jadi harga melampau pula. Yes. Tapi bila dia jual melampau pun masih lagi ada orang yang membeli tanah tu. Ada demand di situ. Ada permintaan. So orang-orang, bagi saya orang-orang yang ada masih lagi membeli walaupun tahu harga dia mahal. Mereka ni tak pergi seminar ke, tak baca buku pasal pelaburan tanah apa semua. Mereka membeli, bagi saya lah, mereka membeli sebab mereka takut harga semakin naik. Takut harga semakin naik. Mana soalan yang selalu orang tanya, macam kita orang nak duduk mana nanti. So saya masih lagi teringat satu artikel dalam satu surat khabar nasional mengatakan bahawa pada tahun 2020 satu rumah di Klang Valley, mana di Lembah Klang, akan mencapai 1 juta. Betul, berkemungkinan. Berkemungkinan lah. Maknanya berkemungkinan tu ada dan berkemungkinan tu tak ada. Kalau kita katakan berkemungkinan tu, maknanya ada 50-50 chances kat situ. Kebarangkalian. Bagi saya itu bergantung pada objektif masing-masing. Kalau saya tak mampu nak beli rumah dekat KL, saya akan beli rumah jauh sikit mengikut kemampuan kita. Okay. So soalan yang kedua pula, Cik Azrin daripada Sungai Buloh. Maknanya dia katakan pinjaman, dia boleh buat pinjaman tapi down payment dia tak ada. Bagi saya ni kena clear untuk orang Islam. Pinjaman ni adalah satu bentuk perbankan konvensional. Tapi kalau dalam perbankan Islamik kita panggil pembiayaan. Dua perkara yang berbeza.
So pinjam ada unsur-unsur riba lah. So biaya maknanya kita jual kepada bank dan bank jual balik kepada kita. Okay, itu konsep lah. So berbalik pada soalan Cik Azrin tadi, down payment ni kurang. Saya boleh katakan kebanyakan hartanah yang saya beli tak keluarkan down payment. Menarik ni. Maknanya kan dan beberapa hartanah yang saya beli juga saya dapat extra cash. Maknanya duit yang saya dapat kemudian tu saya akan rolling pula untuk hartanah yang lain. Sebab tu saya katakan dalam untuk menjadi seorang usahawan, especially dalam bidang hartanah ni, kita tak memerlukan modal sebenarnya. Cuma kita memerlukan idea juga, di mana kalau ikutkan pengalaman Tuan Haji Sahar sendiri daripada timbalan DPIM, beliau memulakan career dalam hartanah ni tak guna modal juga. Di situ kita kena tahu. Sebab tu penting yang saya katakan tadi, kita kena ada mentor Yati. Betul. So kita belajar daripada macam mana. Itu yang saya katakan, kalau nak ni kita cari seorang mentor yang dah buat benda tu dan kita belajar. Ya, kata orang tu fast track juga. Fast track tu memang fast track. So kalau kita nak pergi langgar lubang, so berapa kali jatuh kita sanggup bangun. Tak ramai orang sanggup bangun balik Yati. Sebab saya tengok kawan-kawan saya jatuh sekali dah dia tak sanggup bangun dah. Dia baring je terus. So jatuh sakit tu. Jatuh sakit. Okay. So perkara kedua, soalan daripada Azrin daripada Sungai Buloh tadi, kata perkara-perkara yang dia perlu tengok jikalau dia nak beli rumah lelong. Yati untuk pengetahuan Yati, saya lebih dikenali dalam arena rumah lelong sebenarnya. Menarik ni. Menarik, maknanya saya pergi salah satu cabang dalam hartanah juga. Yes, sebab bila saya pergi rumah lelong ni tak banyak orang kita sebenarnya yang terlibat secara langsung. So, antara perkara yang utama kalau saya perhati untuk beli rumah lelong ni, saya tengok siapa yang duduk dalam rumah tu. Okay, sebab kita nak beli rumah lelong ni, kita beli rumah orang. So bila kita beli rumah orang, kita nak tahu siapa orang. Kalau ada orang lah. Kan? Kalau kadang-kadang benda yang lain tu, kita itu ada cara lain lah. Okay, so kita nak tengok kalau owner duduk tu, maknanya macam mana rumah Yati ni, contohlah misalnya lah, bukan kita nak minta misalnya rumah Yati kena lelong, dan saya nak berminat untuk beli rumah Yati ni, tapi bila saya pergi rumah Yati tu, maknanya Yati masih lagi duduk dengan situ, duduk dengan keluarga. Maknanya saya ada sebagai seorang Islam, saya akan menyapa lah. Saya akan ketuk, saya bagi salam, Assalamualaikum, puan ni owner rumah ke? So saya akan borak dengan Yati lah. Okay, saya nak tahu keadaan kenapa rumah ni kena lelong apa semua. So Yati akan, dia ada dua jenis lah. Maknanya ada owner yang boleh menerima secara baik. Dia tahu, dia kata rumah ni dah kena lelong, dan saya tunggu owner baru. Benar berdepan, memang banyak-banyak. Saya juga pernah berdepan juga rumah owner maknanya tuan rumah yang kata, awak bunuhlah saya dulu baru awak boleh masuk rumah ni. Langkah lah mayat saya tu kata. Itu yang saya kata, kalau ikutkan hati saya nak je kan. Tapi saya sebagai orang Islam, saya berfikiran waras lah. Saya cakap tak apa. So kalau dia kita jumpa owner yang macam tu kan, kalau Yati kata nak suruh bunuh Yati dulu baru boleh masuk rumah tu, so saya tak belilah. Maknanya dia nak mempertahankan rumah tu. Dia nak mempertahankan juga. Kita faham gitulah ya. So ada satu kes yang saya handle sampai 2 tahun setengah baru kita berjaya keluarkan owner tu. Itu pun melalui secara paksaan. Maknanya kita dapatkan perintah mahkamah, dan kemudian pegawai daripada mahkamah akan datang kepada rumah tu dan kita bawa dia keluar. Itu je satu-satunya cara untuk kita keluarkan bekas pemilik daripada rumah yang telah dilelong. Itu cabaran juga ya untuk beli rumah hartanah yang lelong ya. Tak ramai yang sanggup berhadapan dengan emosi bekas owner ni kan. Kerana dia memerlukan, kata orang tu, timbang rasa dan sebagainya juga ya. Betul. Itu sebahagian, maknanya untuk perkara-perkara yang paling perlu ketika kita nak membeli rumah ataupun hartanah yang lelong, salah satunya itulah ya. Selain daripada itu bagaimana? Selain daripada itu, kita kena tengok kondisi rumah jugalah. So kadang-kadang orang rumah lelong ni dia satu, bila kita tengok rumah lelong ni, dia ada harga rizab ni. Okay? So harga rizab ni kadang-kadang orang tengok murah. So bila murah, orang tengok pada harga saja, rumah dia tak pergi tengok. Ada juga kes macam tu. So bila dia main beli je macam tu, tengok rumah rupanya tak ada dinding, tak ada atap. Ada juga dia beli rumah, betul, dia beli rumah apartmen tinggi atas sekali, atap tak ada, bumbung tak ada. So maknanya dia baring boleh tengok bulan, cantik je. Ini bukan setakat tanahnya angin, tapi bumbungnya awan.
Okay. Itu antara cabaran-cabarannya. Kalau kita nak respon juga daripada rakan kita di FB, daripada Zarina Muhammad Khatib, kata boleh tak Tuan berikan sedikit contoh yang Tuan katakan bisnes ni tidak memerlukan modal yang banyak. Okey, dalam hartanah benda paling senang lah. Kita buat ni dalam arti kata English kita panggil sublet. Okey, Yati pernah jadi student dulu. Yeah. Pernah jadi student. Yati sewa satu rumah beramai-ramai ke seorang-seorang? Beramai-ramai ya. Okey. So saya boleh sewa satu rumah daripada owner lain, dan saya letak katil dalam tu, letak washing machine, letak TV, letak perabot apa semua, dan saya boleh sewakan ikut bilik. Maknanya saya boleh, ataupun ikut saya sewakan kepala. Maknanya saya tak perlukan modal. Saya sewa daripada owner, dan saya sewakan balik rumah tu kepada pelajar-pelajar yang tadi yang memerlukan. Sewa daripada penyewa? Sewa daripada tu yang kita panggil dalam English, kita panggil sublet. Bahasa Melayu tak jumpa lagi kata terma yang terma yang sublet tu. So itu yang kita mulakan lah. Maknanya kita sewa daripada owner 500, dan kita beli sedikit furniture, ataupun saya nak katakan guna kad kredit sebenarnya, tapi saya tak galak kan. Okay, so bila kita guna kad kredit, kita swipe kad kredit, ada beberapa kad kredit yang boleh pula pecah pada 12 kali bayar, zero interest. Maknanya tak kena interest lah tu. Memang kita tak keluar modal. Maknanya kita swipe kad kredit, beli barang perabot, dan lepas tu kita sewa pula. So daripada sewa 500 tadi kita bayar owner tadi, dan kita dapat collect 1,200 daripada penyewa baru kita, tanpa perlu ada kita keluarkan duit juga situ. Maknanya kita ada beza 1,200 dan 500 tu 700 beza dia. So 700 tu kita boleh bayar kad kredit, mungkin kita bayar dalam 500 setiap bulan. So ada lagi 200 extra untuk kita. Itulah kita punya keuntungan ya. Yes. Siluk belok kita kena pandai kira-kira juga ni ya, dan mesti mungkin kena pandai kira-kira. Bila tanya saya tentang student juga, ada soalan daripada Ismail MH kita tentang pelajar juga. Mungkin nasihat daripada Tuan Bri sendiri kepada pelajar yang ingin menceburi pelaburan hartanah selepas habis pengajian di universiti, bagaimana? Okey, terima kasih Ismail. Ramai juga kawan-kawan saya panggil mereka kawan-kawan saya lah. Mereka adalah pelajar juga, dan mereka dah buat pelaburan hartanah semasa lagi di universiti, okey? Ketika bertitle ketika belajar lagi. Itu yang saya respect diorang lah, sebab sebab satu-satunya mereka perlukan awareness sebenarnya. Okey. Nasihat yang selalu saya bagi pada pelajar-pelajar di universiti, kadang mereka juga ada jemput saya datang untuk bagi sedikit perkongsian ilmu apa semua. Benda yang saya suggest kepada mereka ialah, first thing, jangan beli kereta. Ini adalah masalah student-student semua lah. So bila mereka keluar dari universiti, benda yang pertama ialah mereka akan beli kereta. Sebab bila mereka beli kereta, ini terlibat sedikit dengan perbankan lah, sistem perbankan. So maknanya bila kita gaji kita 2,000, kita beli kereta, kita bayar bulan kereta 500, maknanya gaji bersih kita dah tinggal 1,500. Okay, so maknanya dia dah rugi situ. Maknanya 500 sebenarnya dia boleh beli satu rumah. Kereta bagi saya, dia boleh jadi aset, dia boleh jadi liability. Tapi 95% daripada orang yang beli kereta, jadikan kereta tu sebagai liability. Okay, harga kereta makin lama makin turun. Betul. Harga rumah yang kita secara amnya yang kita tahu ialah makin lama makin naik. So kita boleh pilih lah, sebagai seorang graduate lah, maknanya baru habis belajar, kita nak beli benda yang makin lama makin turun, ataupun benda yang makin lama makin naik. Boleh fikir-fikirkan lah tu kan. Kena fikir dulu lah. Jangan ikut nafsu. Itu yang benda yang penting sekali. Dan mungkin juga daripada Tuan Bri kita ya, kita nak kongsikan untuk soalan di FB kita menarik ni daripada Eddie Kak Ejen Hartanah ya. Kalau daripada Cik Tuan Bri kita daripada Kelab Hartawan Hartanah ni juga, macam mana sebenarnya nak bina branding di internet sebenarnya sebagai seorang hartawan? Branding ni kena mengambil masa sebenarnya. Okay. Maknanya blog tuanbri.com tu saya dah buat dalam 4 ataupun 5 tahun. Maknanya saya berkongsi pengalaman saya daripada rumah lelong. Kita jumpa owner, saya ambil gambar dengan owner apa semua, saya postkan kat blog. Maknanya tapi saya hitamkan lah, maknanya orang tak tahulah kan. Kita nak jaga juga maruah owner ni. Betul. Okay. So rumah lelong yang kita pergi, rumah tak ada orang apa semua, so saya share balik dengan pembaca saya. Mereka panggil diri dong silent reader. Okay. Pembaca senyap. Pembaca senyap. Mereka suka baca tapi mereka tak suka komen. Maknanya ikuti saja. Mereka mengikuti. Bagus. Alhamdulillah. Okay. So branding tu lama kelamaan bila kita berkongsi tu yang mereka jadi follower. So kadang-kadang bila kita pergi lelongan ke apa semua, ni betul ke Tuan Bri ni? Dah macam DJ radio pula, DJ Yati. Betul ke Yati ni?
Okay. So daripada branding tu lama-kelamaan kita kena brand kan. So bila saya belajar, saya pun belajar daripada mentor saya, bila kita branding mengenai hartanah, kita kena spesifik hartanah apa. Sebab tu bila masa awal-awal tu saya spesifik kan, saya nak jadi seorang pakar lelong. Maknanya hartanah lelong, apa-apa isu apa semua saya handle walaupun saya tak dibayar. Okay. Ada satu kes tu daripada Perlis, dia nak beli rumah lelong apa, betul ada masalah. Bila masalah, diorang tahu diorang cari siapa. Mesti diorang cari Tuan Beri. Tuan Beri pakar lelong, insya-Allah ya. Dan daripada rakan kita daripada Zul Superb di FB juga, ia kata macam mana kita nak dapatkan listing rumah lelong selain daripada surat khabar. Okey, nak dapatkan listing senang je jawapan dia. Okay. Dia ada beberapa service provider ataupun database lah, mana kita kena bayar satu hari RM1. Maknanya kalau 365 RM365 sehari. Di mana mereka service provider ni, dia akan list down kan semua hartanah-hartanah lelong di satu Malaysia. So tak payah beli paper. Bagi saya benda tu pun service provider saya subscribe lebih daripada satu. Sebab saya memang menggunakan lah benda tu. Okay? So kalau kita tak ada keperluan untuk menggunakan seperti saya lah, mana kita nak guna tiap hari, kita boleh kongsi 3-4 orang rakan apa semua, kongsi untuk beli satu service provider nama tu lah. Okay? Kita boleh cari kat ni, saya tak nak sebut nama lah kan. Tapi boleh Google ataupun kita boleh cari benda tu. Banyak lah. Maksudnya, saya dulu tak beli paper, saya menggunakan medium internet sepenuhnya internet. Untuk cari listing rumah lelong, untuk cari klien, untuk share perkongsian ilmu, semua saya guna internet. Kita boleh manfaatkan sepenuhnya sebenarnya internet kita ni untuk dapatkan maklumat dan sebagainya. Mungkin sebagai hujung ni juga sebelum kita rasanya saya perlu untuk jemput sekali lagi sebenarnya besar tajuk ni. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama Tuan Beri lagi. Tapi sebagai penghujung ni kata, adakah sebenarnya seorang usahawan hartanah ni perlu ukur baju di badan sendiri sebenarnya? Betul, perlu ukur sebenarnya. Macam contoh kalau kita nak mulakan dalam pelaburan hartanah ni, kita perlu ukur baju di badan sendiri. Kita perlu tahu di mana kita berada, dan kita perlu tahu apa baju yang kita nak pakai minggu depan. Betul. Okay. So kita dah perlu ada objektif. Bila nak start dalam pelaburan hartanah ni ataupun nak menjana pendapatan melalui hartanah ni, kita perlu ada objektif yang clear maknanya apa kita nak buat, kenapa kita nak beli rumah. So orang akan selalu tanya, kenapa nak beli rumah banyak-banyak? Bukankah kita berhutang lagi banyak dengan bank? Okay. Sebab tu benda tu kena clear. Benda yang kena pertama, benda yang paling utama sekali ialah objektif. Apa kita nak buat, kenapa saya buat, kenapa saya berkongsi dengan orang. Bagi saya, kalau saya berkongsi lagi banyak, maknanya lagi ramai kompetitor saya. Tapi itu bukan objektif saya. Maknanya objektif saya nak meramaikan lagi orang Islam dalam hartanah ni. Kita nak sama-sama memajukan ummah. Kata orang tu segalanya bermula dengan niat. Apa niat kita, apa objektif kita, insyaAllah kalau baik, insyaAllah baik juga yang Allah kurniakan kembalikan kepada kita. Apapun nampaknya kita pun dah sampai ke hujung-hujung pertemuan untuk inspirasi usahawan minggu ini bersama dengan Tuan Beri kita, pakar hartanah kita untuk lelong dan juga sebagainya. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi, berkongsi lagi. Dan kalau kita nak kongsikan daripada Muhammad Fauzi Ahmad juga di FB kita, dia kata membangun bersama Islam dan hartanah, insyaAllah. InsyaAllah itu dia. Dan nampaknya kita sampai penghujung pertemuan. Sampai kita bertemu lagi lain masa, InsyaAllah. Terima kasih banyak Yati. Itu dia. Selamat berjaya untuk semua bidang yang diceburi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikuti rancangan Tafsir Al-Quran Tajaan Aman Palestin pada setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 6.30 pagi. Nantikan segmen Tajaan bersama Diamond in World pada hari Rabu 6 dan 20 Mac 2013 jam 2.30 petang.